hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum dan selamat pagi bersama Mazina Ismail, berita IKIM edisi jam 10 pagi. Majlis Keselamatan Negara MKN bersetuju membenarkan baki keseluruhan perniagaan peruncitan beroperasi semula serta kebenaran makan di restoran bermula hari ini dengan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata keputusan itu diputuskan bagi memastikan kelangsungan ekonomi perniagaan peruncitan iaitu antaranya kedai pakaian dan aksesori kereta, kraft tangan, kedai permainan kanak-kanak, kedai peralatan sukan dan sebagainya. Kata beliau pada sidang media harian Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Kuala Lumpur semalam mengenai kebenaran makan di kedai makan, Datuk Seri Ismail Sabri berkata ia hanya terhad kepada 2 pelanggan untuk satu meja dengan jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter di restoran serta pemilik restoran perlu merekodkan butiran pelanggan. Katanya butiran lanjut mengenai SOP tersebut boleh didapati di laman sesawang MKN. Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dan Memorandum Perjanjian MOA bersama 2 rakan strategik sebagai langkah mengukuh sinergi dalam bidang keilmuan dan penyelidikan. MOU itu dimeterai IKIM bersama Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, manakala pemeteraian MOA pula membabitkan IKIM dan UKM bersama Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK. Pengurusi IKIM Tun Ahmad Sarjid Abdul Hamid berkata penyatuan kepakaran dimiliki 3 institusi ini akan dimanfaatkan melalui penyelidikan bertaraf tinggi. Beliau berkata IKIM dan UKM akan mengukuhkan kerjasama dalam bidang keilmuan melalui pelbagai program penyelidikan, seminar, bengkel, perundingan, latihan dan penerbitan. Kata beliau selepas menyaksikan sesi pemeteraian MOU dan MOA yang dilakukan secara dalam talian. Pada acara pemeteraian MOU dan MOA, IKIM diwakili Ketua Pengarahnya Datuk Dr. Azizan Baharudin, manakala UKM dan AKPK masing-masing diwakili Naib Chancellor Profesor Datuk Dr. Muhammad Ikhwan Toriman dan Ketua Pegawai Eksekutif Azadin Ngah Tasir. Sekian berita IKIM edisi jam 10 pagi. Assalamualaikum. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 30 Mac 1961, seminar pelajar-pelajar Islam Semelaya yang diadakan di Universiti Melaya UM Kuala Lumpur telah dirasmikan oleh Menteri Pelajaran Yang Berhormat Encik Abdul Rahman bin Haji Talib. Seminar yang pertama kali ini telah dianjurkan oleh Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Melaya. Sebanyak 6 kertas kerja telah dibahaskan dalam seminar 3 hari tersebut. Perkara yang menjadi perhatian umum ialah perbincangan mengenai kemunduran umat Islam dan orang Melayu di Persekutuan Tanah Melayu. Antara sebab-sebab kemunduran yang dikemukakan adalah amalan adat istiadat yang menyalahi ajaran Islam, ibu bapa yang cuai, kesalahan pendidikan Islam dan cara memelihara serta mengembangkan agama Islam. Seminar itu juga telah membincangkan penubuhan Persatuan Pelajar-Pelajar Islam, peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Berikutan dengan penganjuran seminar tersebut, Persatuan Kebangsaan Pelajar-Pelajar Islam telah ditubuhkan pada 2 April 1961. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. يا لطيف 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 يا فتاه يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم
لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. Sekarang ni memang kebimbangan Kementerian Kesihatan melihat kepada trend terkini kes-kes makin meningkat. Kes jangkitan COVID-19 semakin meningkat dan tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan dalam masa terdekat. Oleh itu, kerajaan perlu mempunyai kuasa-kuasa tertentu bagi memastikan wabak ini dapat dibendung dengan lebih berkesan dan perkhidmatan kesihatan yang disampaikan kepada rakyat tidak lumpuh. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM tak kira di mana juga anda berada. Alhamdulillah, rezeki untuk kita bersama sekali lagi di ruang udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Hari ini hari Rabu bersama dengan Yati untuk perkongsian kita dan juga telah pun selesai sebentar tadi. Warna pagi bersama dengan Hazwan dan juga Sufian. Sufian masih dalam konti ini menemankan untuk membantu mana yang patut. Terima kasih kepada Sufian Amrin dan juga untuk rakan pendengar. Kejap lagi kita akan bersama menerusi slot pertama. Rancangan pertama dalam aspirasi edisi Rabu yang positif ini tak lain tak bukan rahmatan lil alamin. Kita nak belajar lagi tentang rasional sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang rasional pakaian dan warna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah warnanya? Macam mana gaya pakaiannya? Kejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Dan saat ini dengarkan Sabian dengan Syukran Lillah, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Euforia Islami. Yang kau
Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih pada anda yang terus setia bersama kami menerusi perkongsian di Aspirasi, rancangan pertama Aspirasi edisi Rabu yang positif ini. Maka kita kongsikan bersama rakan pendengar menerusi Rahmatan Lil Alamin. Dan bersama dengan kita untuk perkongsian kita pada hari ini tak lain tak bukan tetamu tetap Rahmatan Lil Alamin, Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari setia bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini dapat bersama dengan Ustaz untuk perkongsian kita dalam rasional sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan hari ini kita nak cerita tentang pakaian, rasional pakaian dan warna. Apa yang dimaksudkan dengan pakaian dan warna, dari sudut mana kita nak tengok tu. Jadi insya-Allah untuk perkongsian kita pada hari ini, kita mulakan dengan mukadimah terlebih dahulu Ustaz, silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Yang berbahagia DJ Yati, minggu lepas tak bersama dia, hari ini alhamdulillah diberikan keizinan dari Allah bersama sekali lagi. Dan seterusnya sidang pendengar yang mengikuti kita di Radio IKIM dan seterusnya yang mengikuti kita di FB IKIM FM dan juga di page saya Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita diberikan kesihatan yang baik dan Allah lindung kita, Allah pelihara kita daripada segala wabak penyakit yang berjangkit, terutamanya COVID-19. InsyaAllah mudah-mudahan kita berdoa sungguh-sungguh. Saya tertarik yang satu post di FB yang kita terbaca. Dia kata, Yati dan sedang pendengar oleh Allah SWT sekalian, kita ni kalau nak berdoa untuk Allah angkat COVID ni, kita berdoa seumpama macam kita melaksanakan solat sunat istisqa, solat minta hujan, ya, solat minta hujan. Jadi bagaimana pertumbuhan kita, bagaimana Allahumma salli alaihi wasallam, kita punya ialah pengharapan yang tinggi pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, untuk hujan. Macam itulah kita kena bersungguh-sungguh minta dan pengharapan yang tinggi pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, Allahumma salli, kita nak minta supaya wabak penyakit ini Allah angkat, ya, Allah hilangkan terus daripada muka bumi ini, insya-Allah. Kalau tak silap saya, Menteri Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan ialah kerajaan Malaysia, tak silap saya, dia menganjurkan bacaan Yasin yang di TV Al-Hijrah, tak silap, TV Al-Hijrah. Jadi boleh kita mengikuti baca Yasin sama-sama dan kita penuh pengharapan supaya kita insya-Allah bebas daripada COVID ni. Sebab kita tengok angkanya tak nak turun-turun walaupun kita dah PKP 2 minggu lebih, dah masuk sebulan PKP dah. Tak nak turun-turun angkanya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan semuanya daripada Allah, semuanya daripada Allah, dan kita berharap minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Yati dan sedang pendengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, minggu lepas kita bicara tentang rasional berselak, rasional berselak. Secara ringkasnya kita dah tahu bahawa berselak ni ada dua. Pertama, berselak untuk kesihatan. Wow, berselak untuk kesihatan. Selama ni kita tahu berselak untuk alat solik je. Alat solik. Ya. Yang kedua adalah berselak untuk kecantikan. Dia ada dua. Pertama, berselak untuk kesihatan. Yang kedua, berselak untuk kecantikan. Dari sudut hukum, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dan Hambali, dia mengharuskan bagi lelaki. Kalau perempuan memang harus, sebab itu adalah alat solik wanita, Jadi bagi wanita diharuskan nak pakai masa bila pun boleh. Tapi bagi lelaki ada perbahasan hukum. Dari sudut ulama mazhab Syafi'i dan Hanafi serta Hambali, dia mengharuskan, maksudnya bagi lelaki memakai celak untuk tujuan perhiasan, untuk tujuan perhiasan, make up lah. Tetapi Imam Malik dia kita panggil memakruhkan, hukumnya makruh bagi Imam Malik kalau tujuannya untuk kecantikan. Tapi dari sudut kesihatan, semua mazhab, Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i, dia mengharuskan untuk kesihatan. Malah kalau kita niatkan untuk mengikut sunnah Nabi SAW, ya dapat pahala sunnah, malah disunatkan berselak. Okey.
Bagaimana pula celak yang menjadi kesihatan, kita bincang lepas. Rupa-rupanya bercelak yang menjadi kesihatan tu adalah bercelak sebelum tidur, bukan bercelak bangun tidur. Bercelak bangun tidur, dia lebih sifat dia kepada alat sulit ataupun perhiasan. Dia bercelak sebelum tidur yang menjadi untuk kesihatan, yang menjadi sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, dalam bab celak, siapa yang dikitabkan ilmu dia, bab yang ketujuh, bab Maja'afi Kuhli Rasulullah SAW, bab pada menyatakan tentang celak Nabi SAW. Disebut bahawa daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, anna Nabi SAW qala iktahilu bil ithmi, bercelaklah kamu dengan ithmit. Kita pembicara yang lepas apa ithmit. Ithmit ni suatu galian dalam tanah, satu mineral dalam tanah. Dia batu yang dalam tanah yang berwarna hitam, fa innahu yajlul basar wa yunbitu sya'r. Sebab bercelak dengan ithmi dapat menyihatkan mata, dapat menajamkan pandangan, kemudian wa yunbitu sya'r, dapat melepaskan bulu mata. Itu kita bincang. Dan bila waktu Nabi bercelak, disebut dalam hadis yang lain bahawa daripada Ibnu Abbas juga disebut bahawa disebutkan lahu mukulah, kanat lahu mukulatun yastahilu biha minha inda naumi salasan fi kulli ain. Ataupun dalam hadis yang atas tu disebut yastahilu qabla ayyanamu bil uthmi. Jadi Nabi berselak sebelum tidur, 3 kali mata kanan, 3 kali calitan pada mata kanan dan 3 kali calitan pada mata kiri. Atau dipanggil berselak. Jadi celak untuk kesihatan. Kenapa? Kita pun dah bincang dari sudut rasional sains dia. Pada celak ini dia ada 2 unsur. Dia ada unsur ni pada tanah. Itu satu dipanggil tetrasaklin, satu dipanggil tetrarolite. Tetrasaklin ni sifat dia adalah untuk membasmi, untuk mematikan pertumbuhan kuman bakteria. Tetrasaklin pula untuk membasmi, sifatnya membasmi daripada datang kuman tersebut. Kalau tetrasaklin ni sifat dia adalah untuk membunuh kuman dan memberhentikan pembiakan bakteria dan kuman pada mata tu. Sebab itu kalau kita bincang yang lepas, apa rasionalnya, hikmah yang tersembunyi bila terkena anjing ataupun terpegang babi ke, bagaimana cara penyucian dalam Islam? Pertama, 1 air tanah, 6 air bersih. Kenapa air tanah? Rupanya pada tanah ada 2 unsur. Satu tetrasaklin, satu lagi tetrarolite. Dua-dua sifatnya untuk membunuh dan membasmi kuman. Kalau kita basuh dengan airnya, masih ada lagi kuman yang melekat ataupun masih ada lagi bakteria yang melekat pada tubuh kita. Jadi bila kita basuh dengan tanah, kita terus mematikan bakteria tersebut. Dan 6 tu fungsinya adalah untuk membersihkan kotoran. Jadi sebab itu ada bila kita letakkan pada bawah mata kita, Yati dan sidang pendengar yang berkata Allah SWT sekalian, dan ithmit ni adalah sifatnya serbuk. Dia bukan macam pensel tu, Yati pensel tu dia sifat dia pepejal. Kena pensilnya tajam, boleh buta boleh buta, bahaya pula. Dia cocok. Itu sesi cerita pada pertemuan kita yang lepas, dan ada yang komen, dia kata betul lah Ustaz, orang perempuan dia kalau dia celak pakai pensel tu, dia tak berapa hitam, dia akan jilat nak hitamkan celak tu kan. Satu hari saya cerita, mak saya nak pergi kenduri kahwin, nak bikin kenduri kahwin, dia pun ambillah pensel, jilat-jilat celak mata. Lepas tu dia kata, kenapa tak hitam ni, dah jilat-jilat pun tak hitam. Bila dia tengok pensel tu, bukan pensel celak, punya pensel 2B. Pensel 2B saya atau adik saya tak ingatlah. Mak saya cakap, wah, Mojo Umi tak buta. Mojo Umi tak buta. Ni siapa yang sepak-sepak pensel ni kan? Jadi, tu pepejal. Pepejal ni dia akan menyebabkan, kalau kita tengok pada bahagian mata kita, bulu-bulu mata halus tu dia akan gugur, dia akan tertanggal. Satu lagi, bila sifatnya pepejal, kita meletakkan kita menyumbat saluran liang-liang bulu mata kita. Itu yang terbaik adalah ithmit. Ithmit adalah sebut celak daripada batu yang berwarna hitam yang letakkan pada mata kita. Di awal tidur kita, Yati dan sidang pendengar kita Allah SWT, kita dah bincang benda ni lepas sebagai murajaah, sebagai ulangan di hari ini, sebagai pembukaan mukadimah kita hari ini.
bila tair mata kita keluar di awal tidur, dia sifatnya cecair. Bila cecair bercampur dengan serbuk celak, dia akan berpintal-pintal. Jadi bila berpintal, termasuklah kotoran tu masuk dalam pintalan tu. Esok paginya kita bangun tidur, sama ada beruduk ataupun basuh muka, kita menghilangkan segala kotoran pada mata kita. Itu yang datangnya ia julul basar, dia menyihatkan mata kita. Kemudian wayum bitu sya'ar, sebab dia dah membuka liang-liang bulu mata kita, jadi bulu mata akan tumbuh dengan lebat. Jadi bercelak dengan ismit. Ismit maksudnya batu yang berwarna hitam. Itu yang kita bicara pada pertemuan kita yang lepas. Ya, tidak sedang mendengar oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Ini satu ulang kaji untuk kita semua sama-sama. Dah ada yang melakukannya ke belum minggu lepas? Ustaz dah ajar dah tu kan. Harap-harap kita dah mulalah. Dah lakukannya dah seminggu dah. Kalau kita mulakan minggu lepas, mula tu maknanya sampai hari ni dah seminggu dah kita melaksanakannya. Moga-moga Allah kurniakan mata yang cerah kan untuk sahabat pendengar. Dan hari ni kita nak sambung kejap lagi Ustaz. Kita akan berhenti rehat seketika. Selepas kita berhenti rehat, kita akan mulakan untuk tajuk kita berkenaan rasional pakaian dan warna untuk sama-sama kita kongsikan. Untuk rakan pendengar yang sedang menyaksikan, menonton secara langsung di FB IKIM FM ataupun FB page Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat, sama-sama dapat melaksanakan dan juga mengamalkan sunnah ini dengan pengetahuan, dengan faham tentang sunnah, insya-Allah. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini bersama menerusi perkongsian rahmatan lil alamin bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Hari ini cerita tentang pakaian dan warna Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya tadi Ustaz, katakan macam mana nak cari celak yang macam Ustaz sebutkan tadi. Tapi insya-Allah sekarang ni mudah je kan Ustaz kan. Pergi saja ke platform-platform perniagaan dalam talian pun dah banyak dah. Cari je celak mata ismit. Insya-Allah anda akan jumpa. Kan Ustaz kan? Jadi kita sambung Ustaz hari ini perkongsian kita tentang tajuk kita. Silakan Ustaz. Okey, Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanya juga tentang ada tak celak pensel yang sunnah? Celak pensel yang sunnah.
Okey, dia sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, celak yang ni ismit tu adalah serbuk. Kalau celak pensel tu kita tahu tadi kesan dia, dia akan menggugurkan bulu mata sebab kita istilahnya kita tengih kan. Dia akan menanggalkan bulu-bulu mata yang harus tu tak baguslah. Jadi sebab celak yang terbaik adalah ismit, iaitu serbuk. Serbuk. Okey, tak apa insyaAllah. Kalau ada di kalangan pendengar kita ataupun yang mengikuti kita di FB, kalau tahu kat mana sumber boleh dapat celak tu, insyaAllah lah boleh dapatkan tu insyaAllah. Saya dulu ada banyak itu, tapi bila saya anjurkan seminar-seminar, saya buat contoh, ramai yang nak saya punya celak tu. Jadi akhirnya yang saya buat sebagai contoh je dalam seminar tu, akhirnya saya nak celak tu, habis. Dulu saya beli banyak daripada Mekah. Boleh kirim insyaAllah. Okay. Ada kata ni ulangan yang lepas ke tak? Kita sekadar mukadimah je insyaAllah. Okay. Sidang pendengar yang berhormat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sambung untuk pengajian kita pada minggu ni insya-Allah, iaitu rasional pakaian dan warna. Rasional pakaian dan warna. Insya-Allah kita akan bicara dari sudut rasional, dari sudut psikologi. Apa kalau kita pakai baju warna ni, apa yang orang akan dapat baca daripada diri kita dan sebagainya. Dari sudut kesihatan pun warna ni memainkan peranan penting. Sebab itu ada dipanggil terapi warna, terapi warna. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih lah kepada guru saya, Puan Rina Bahar. Dia pakar perunding image kan, dan juga pakar terapi warna. Jadi saya banyak merujuk dengan dia tentang warna-warna ni, dan dia banyak bantu saya dari sudut warna, dari sudut warna insya-Allah. Okey. Tapi sebelum tu kita bicara tentang pakaian Nabi SAW dulu. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu an disebut bahawa pakaian yang paling digemari oleh Nabi SAW adalah qamis. Qamis ni, sifat qamis ni pertama adalah kita kena tahu dulu qamis. Adakah sama dengan kemeja yang kita pakai? Hampir sama, tapi kita tak boleh nak iktirafkan kemeja itu adalah qamis. Cuma kemeja ini adalah kemeja yang berlubang pada bahagian lehernya. Okey. Kemudian lengan baju sehingga ke pergelangan tangan dan panjangnya sampai ke lutut. Panjang sampai ke lutut. Ini dipanggil qamis. Kalau kita lihat macam kurta kan, macam kurta. Ya. Jadi boleh tak kita iktibarkan dengan baju kemeja? Ya boleh. Boleh iktibarkan dengan baju kemeja, tapi bukanlah bentuknya macam baju kemeja betul. Tapi boleh dengan baju kemeja. Ada orang kata, Ustaz, kalau kita pakai baju yang biasa, t-shirt ni tak dapat pahala sunnah ke? Dapat pahala sunnah, iaitu sunnah menutup aurat. Sunnah mengikut Nabi SAW menutup aurat. Kita melaksanakan syariat Allah Jadi tak ada masalah nak pakai, takkanlah kita nak sentiasa pakai jubah sepanjang masa, tak. Kita pakai baju t-shirt pun sebenarnya kita dah mengamalkan sunnah, iaitu sunnah menjaga aurat kita, menjaga aib kita kan. Jadi boleh, tak ada masalah. Cuma kita bicara apa rasional Nabi SAW pakai qamis, pakai qamis. Dan disebut dalam hadis bahawa kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah SAW. Ahabbu ni paling disukai oleh Nabi SAW adalah qamis. Qamis ni ialah jubah, macam jubah. Jubah. Kenapa? Apa rasional dia? Apa rasional? Pertama sekali adalah dia mudah untuk dipakai hati. Dan sidang pendengar yang berhormat Allah SWT sekalian, dia mudah untuk dipakai jubah ni. Yalah, minta maaf sebut kalau orang-orang Arab ni dia kadang dalam pakai seluar pendek je. Yang seluar pendek je. Kalau keluar dengan seluar pendek tak aurat. Kalau pakai seluar pendek maksudnya tak boleh dirikan solat. Tapi jubah ni adalah pakaian yang mudah dipakai, sarung dia. Pada jubah ini ada kain sarung, ada seluar dan ada baju. Pada jubah ni ataupun qamis ni, dia ada kain sarung. Kalau kita pakai baju Melayu, kita kena pakai baju Melayu dan kain sarung. Kalau kita pakai baju t-shirt, kita pakai baju t-shirt dan seluar. Tapi pada jubah semua dia. Seluar ada, kain sarung ada, jubah ada. Apa maksud Allah baju ada. Jadi dia mudah untuk dipakai. Yang kedua, sifat qamis ni ataupun kita panggil iktibarkan tadi, kurta boleh, kemeja boleh, kemudian Allahumma salli jubah boleh kan. Dia adalah pakaian yang ringan. Pakaian yang ringan. Kalau kita pakai seluar yang namanya seluar jean kan, dia berat, satu bawa jean tu dah berat.
kan pakai seluar jin, dia berat, dia material yang berat. Okey, material yang berat. Jadi tak selesa pakai. Jadi kalau kita lihat pemakaian seluar jin ni yang popular kan adalah orang-orang di negara Amerika. Sebab di negara Amerika asal usulnya kenapa seluar jin, dia pertama naik kuda. Jadi naik kuda ni aktiviti lasak. Jadi kalau pakai kain material yang mudah koyak ataupun mudah haus, dia akan menyebabkan pakaian itu tak tahan. Sebab itu dia pakai seluar jin, sebab dia kena ada satu material yang keras, material yang keras. Jadi berbeza pula bagi mereka yang melakukan aktiviti yang tak berat. Jadi seluar jin tu kadang-kadang di Malaysia ada ketikanya tak sesuai dipakai. Maksudnya sebab dia panas, sebab dia tebal. Sebab itu Nabi SAW suka pakai kamis, yang tadi kita ibaratkan jubah ada boleh, kemeja boleh, kurta boleh, kan? Mudah sebab dia ringan, dia satu material yang ringan. Okay. Yang ketiganya dari sudut akhlak pula, kenapa Nabi suka kamis, kenapa suka jubah, kemeja ni ataupun dia adalah pakaian yang tidak menunjukkan kemewahan. Tidak menunjukkan kemewahan. Okey. Kalau kita pakai coat contohnya kan, pakai tuxedo ataupun kita pakai Allahumma SWT, kita pakai blazer. Pada blazer, pada tuxedo, pada apa semua tu dia orang boleh tahu berapa harganya, berapa nilainya. Tapi kalau kita pakai jubah atau pakai kamis, jubah, kita tak menampakkan seseorang tu mewah dengan jubahnya. Tak nampak pun pada jubah itu satu kemewahan sebenarnya. Sebab kalau putih, semua orang pakai putih. Dia tak ada pun yang menampakkan jubah ni, kamis ni, dia suatu lambang kemewahan, tak ada. Sebab dia pakaian yang nampak semua sama, kan? Nampak semua sama. Itu kenapa Nabi SAW suka pakai kamis. Okay? Yang seterusnya kalau kita rujuk daripada hadis daripada Asma bin Yazid radhiyallahu an, dia kata lengan kamis Nabi SAW sampai ke pergelangan tangan, sampai ke pergelangan tangan. Jadi sampai sinilah yang kita pakai jubah dan semuanya sampai ke pergelangan tangan. Okey. Yang seterusnya, nanti orang perempuan kata, Ustaz, macam mana orang perempuan ni? Nanti tak apa, di akhir nanti kalau tak sempat minggu depan kita sambung, ada kita bicarakan tentang pakaian wanita, pakaian maksudnya untuk khusus wanita, bagaimana syarat-syaratnya, yang kita nak bicara insya-Allah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Nabi katanya kain yang dia pakai oleh Nabi SAW adalah terbuat daripada hibarah, kain kapas yang berasal daripada Yaman. Okay. Kenapa kapas? Kapas ni kalau kita rujuk dalam Adab Syafi'i, satu kitab yang menceritakan tentang wasiat Imam Syafi'i, kan, Adab Syafi'i, ada 4 perkara yang menguatkan tubuh badan kita. Yang pertama adalah makan daging dalam tersebut. Yang kedua, kerap mandi. Okey, kerap mandi. Yang ketiga, memakai haruman, memakai minyak wangi, dia menguatkan tubuh badan kita. Yang keempat disebut berpakaian daripada kapas. Berpakaian daripada kapas. Jadi kain yang disukai oleh Nabi SAW adalah hibarah. Kain yang diperbuat daripada kapas. Okay. Kenapa kapas? Kenapa kapas boleh menguatkan tubuh badan kita? Sifat kapas ni ataupun cotton dalam bahasa Arab, cotton dalam bahasa Inggeris cotton lah. Sifat kapas ni dia menyerap peluh. Jadi bila menyerap peluh, kulit kita sentiasa kering, jadi dia menghalang daripada pembiakan dipanggil kulat ataupun pembiakan bakteria, ataupun dalam bahasa bahasa saintifik dipanggil fungus kan. Jadi mengelakkan daripada pembiakan kulat pada kulit kita, yang akhirnya kalau tahu ada satu penyakit dipanggil skabis. Skabis ni Allah, kalau kita tengok boleh Google skabis tu apa, tengok muka skabis ni macam mengerikan, makhluk asing. Tapi skabis tu adalah sejenis apa dipanggil bakteria, dia suka masuk bawah kulit kita ni. Kalau kita garu-garu nanti dia pindah tempat lain, garu-garu pindah tempat lain. Jadi kalau kulit kita ni kering, tak basah dengan peluh tadi tu, dia akan menghalang daripada pembiakan bakteria, pembiakan kulat pada kulit kita. Jadi sebab itu kulit kita jadi sihat. Sebab itu Nabi SAW suka pakai kain yang baju yang diperbuat dari kain hibar, iaitu kain
kain kapas, kain kapas. Itu antara rasionalnya. Sebab itu Nabi SAW suka komis. Komis ni pertama dia ringan. Yang kedua, Allahumma SWT, dia pakaian yang tak nampak mewah. Yang ketiga, pakaian yang mudah untuk dipakai. Pakaian untuk mudah dipakai. Sarung ni dah boleh pergi masjid dah. Sarung ni dah boleh solat dah. Sarung ni dah boleh solat. Macam orang perempuan lah kan. Kadang-kadang dia nak ada barang kat depan tintin, barang. Dia lari dia sarung kubah je. Kan. Kalau nak pakai baju kurung, tak sempat. Nak baju kurung lagi, nak pakai kainnya lagi kan. Dia sarung jubah terus, tudung dah terus pergi boleh pergi ambil barang kat depan tu kan. Jadi macam tu istilahnya. Jadi mudah untuk dipakai. Itu antara rasional dari sudut pakaian yang disukai oleh Nabi SAW. Jadi ada yang lain yang dirahmati Allah dan sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Disebut bahawa ada juga daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi ada satu jubah dipanggil khitri, jubah khitri, iaitu sejenis kain burda daripada Yaman, diperbuat daripada kapas dengan corak merah dan hitam. Itu dipanggil khitri. Yang juga daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an disebut bahawa jubah Rom, Nabi memiliki juga jubah Rom yang sempit pada bahagian lengannya, jadi itu disebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, itu yang kita nak bicara tentang bentuk pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom kita masuk terus tentang warna pakaian. Warna pakaian. Jadi kita dah bincang tentang material pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suka pakai daripada kain kapas, kain kapas sebab sifat kain kapas ni menyerap peluh, dan cuma sifat cotton ataupun kapas ni dia tak kuat. Sebab itu kalau kita lihat pemain bola ke, ahli sukan ke, dia tak pakai cotton. Sebab material cotton ni dia tak kuat. Kalau tarik boleh koyak. Dia terpaksa pakai polyester. Jadi polyester sifat dia ringan. Kemudian Allahumma salli dia tak mudah koyak. Dia anjal kan, tarik pun tak koyak. Tapi sebenarnya dia tidak menyerap peluh. Sebab itu kalau yang terbaik adalah cotton, kotnon, kapas, itu yang terbaik sebab mengelakkan daripada pembiakan tadi itulah. Okey, kita masuk dari sudut warna. Ada hadis Nabi SAW disebut bahawa alaikum bil bayad, hendaklah kamu memakai pakaian yang berwarna putih. Okey, putih. Okey. Dan kata Nabi SAW, pakailah ketika hidup kamu dan kapankanlah kepada orang yang mati di kalangan kamu, kerana dia adalah sebaik-baik pakaian. Bermaksud warna putih ni warna yang sangat digalakkan oleh Nabi SAW. Sebut alaikum. Alaikum ni kalau hukum kalau kita bicara tentang hukum fiqh, alaikum ni dia memberi syarat macam wajib. Tapi bila sunnah ni alaikum sangat-sangat digalakkan lah. Sangat-sangat digalakkan memakai pakaian warna putih, dan Nabi SAW kata pakailah ketika mana hidup kamu dan kapankanlah orang yang mati di kalangan kamu. Orang yang mati di kalangan kamu. Betul lah, kapan yang warna lain boleh tak? Boleh. Boleh. Tapi kapan dengan warna putih adalah warna terbaik. Betul Nabi SAW kata warna putih ini adalah sebaik-baik pakaian bagi kamu. Dan dalam hadis yang lain nanti yang kita boleh ambil, disebut bahawa pakaian warna putih ni adalah, kalau kita rujuk daripada hadis Samurah bin Jundab, qala Rasulullah SAW, ilbasu al-bayada, hendaklah kamu memakai pakaian warna putih, fa innaha atharu atyab, kerana pakaian warna putih ni athhar ni lebih suci, athhar ni lebih bersih. Kemudian wa atyab, lebih baik. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kapankanlah orang yang mati di kalangan kamu. Jadi warna putih ni dia athhar. Jadi dalam hadis ni jelas memberikan kepada kita rasional ataupun memberikan kepada kita istilahnya jawapan dah kenapa kita kena pakai baju warna putih. Kenapa kena pakai baju putih? Sebab kata Nabi SAW, pertama dia adalah pakaian yang terbaik untuk kamu. Okay. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, dia yang kedua athhar, dia lebih bersih, lebih suci. Okey, yang kedua atyab, dia lebih baik. Pertama, putih ni melambangkan kebersihan. Melambangkan kebersihan. InsyaAllah nanti kita kalau
kalau kita berikan kesempatan masa kita akan bincang warna-warna yang lain. Tapi sebelum itu insya-Allah kita cuba apa rasional putih itu ya. Pertama sekali, dari sudut rasional akhlak, bila kita pakai pakaian warna putih ni, dari sudut akhlaknya kita akan menjadi seorang yang pembersih. Jadi seorang yang pembersih. Ingat tak dulu kita pergi sekolah pakai kasut warna putih. Kerajaan yang sebelum ni kan Dr. Mazli dia galakkan pakai warna hitam sebab dia memikirkan juga lah wallahualam tentang tentang yang basuh kasut zaman sekarang ni bukan pelajar tu sendiri, bukan anak mak yang basuh mak yang basuh kan. Jadi memberikan ni lah. Dari satu sudut pula warna hitam ni lah tak mudah kotor kan kalau berbanding putih. Tapi secara tak langsung je sebenarnya putih ni dia menyebabkan kita ni terdidik supaya kita ni jadi orang pembersih jadi orang pembersih. Okey. Contoh macam dulu hari Isnin, kita sekolah hari Isnin, kita terlupa basuh kasut hari Sabtu dan hari Ahad, terlupa basuh kasut. Sampai ke sekolah kita buat apa Yati? Kalau ingat lah. Kita ambil duster pemadam hitam. Dulu dia tak pakai whiteboard zaman saya sekolah. Zaman sekarang pakai whiteboard. Duster tu pakai kapur. Kita ambil pagi-pagi sampai sekolah, ambil duster dulu tepuk sebab apa? Sebab kita takut kawan kita kata, kau ni tak basuh kasut ke? Kotornya kasut kau ni. Pemalas betul lah kau ni. Pemalas betul lah, nampak? Secara tak langsung, bila kita kotor baju putih, pakaian warna putih ataupun kasut putih ni, dia bila kita kotor, dia akan memberikan gambaran kepada orang bahawa kita ni jenis orang yang pengotor. Satu, pemalas, tak berdisiplin, tak basuh kasut hari Sabtu dan Ahad. Itu sebenarnya. Lagi satu yang kedua, kalau macam main bola, dulu kita main bola kat sekolah, bila pakai kasut putih, kita akan tanggalkan kasut putih tu sebab kita tak nak kotor. Sanggup main kaki ayam. Sekarang ni anak kita, itulah kasut sukan, itulah kasut sekolah, itulah kasut pokok kan, yang tak basuh 6 bulan, kalau rendam timbul semua ikan kan. Sebab kasut sekolah tu juga buat main bola, besok sarung kasut yang sama. Jadi besok kebersihan kaki kita. Pada kasut tu mungkin dah penuh dengan bakteria dan sebagainya. Ya, jadi itu sebenarnya Allah dan Nabi SAW galakkan baju putih untuk kita sudut-sudut akhlaknya jadi seorang yang pembersih. Okey. Yang keduanya kalau kita lihat, rupanya pakaian putih ini adalah pakaian ibadah Nabi SAW. Ya, pakaian ibadah Nabi SAW. Sebab itu bila Nabi solat, Nabi nak melakukan apa-apa ibadah, Nabi akan pakai baju warna putih. Sebab itu warna putih ni adalah warna yang athhar, yang lebih nampak suci, lebih bersih, kan? Jadi ada 4 tempat yang disunahkan pakai baju warna putih. Ya, ada 4 tempat yang disunahkan pakai baju putih. Yang pertama, pakaian harian kita. Jadi hari-hari kita pakai baju warna putih. Hari-hari pakai baju warna putih. Itu sunnah. Sebab itu kalau kita perasan anak-anak kita pergi sekolah, kalau dia tak niatkan dia pakai baju putih pergi sekolah tu, paling sunnah tak dapat apa-apa lah. Rugi. Sebab itu bagi ibu dan ayah yang mendengar rancangan ini ataupun menyampaikan kepada orang yang tak dengar, beritahu anak-anak pakai baju putih pergi sekolah tu, suruh dia niatkan pada sunnah, terus dapat pahala. Sepanjang dia pakai baju warna putih pergi sekolah tu dapat pahala. Dia dapat pahala. Okey. Yang kedua, pakaian ibadah. Bila kita nak solat, sunnah pakai warna putih. Solat, baca Quran, dia nak melakukan apa-apa ibadah, putih. Supaya kita sentiasa bersih. Kalau nak pergi solat tarawih, mudah-mudahan tahun ni dapat solat tarawih di masjid lah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Kita takkan suka-suka duduk dekat tembok mana-mana, tinggal melepak duduk kat tembok sebab kita pakai jubah putih. Kalau kita pakai jubah hitam je, kita boleh duduk dekat tembok mana-mana, tak tahu kat tembok tu ada tahi burung merpati ke apa ke, kita pun tak nampak. Tapi kalau kita pakai baju putih, kita takkan duduk kat tembok kan, sebab kita nak sentiasa bersih. Putih ni cepat kotor. Sebab itu kita bicara yang lepas Yati kan, dan sidang pendengar oleh Allah SWT sekalian, kenapa doktor bila dia melawat pesakit di ward, dia pakai kot warna putih, tapi bila pembedahan dia pakai warna hijau. Nanti kita bincang tentang rasional warna hijau lah.
Warna putih sebab dia akan pindah daripada pesakit ni pada pesakit ni, pindah pesakit ni pesakit ni. Kalaulah takutnya mungkin dia dah jumpa pesakit ni, dia inject, mungkin ada tumpahan obat dia tercair ke ataupun darah daripada pesakit ni, bila dia lihat Allah buat bajunya kotor, dia akan cepat bersih kan. Ada respon daripada pendengar kita, dia kata nurse pun pakai baju warna putih. Kata untunglah Sarbiah Abu Bakar, dia kata untunglah anak-anak doktor, nurse hari-hari pakai baju putih, hari-hari dapat pahala. Dia kata. Jadi sebenarnya kalau kita niatkan dapat pahala, tapi kalau tak niatkan tak dapat pahala, sebab yang membezakan antara ibadah dengan adat kebiasaan kita adalah niat. Jadi kita niatkan untuk itu, insya-Allah. Okey. Boleh? Kalau rasa kita nak beristirahat, kita beristirahat sebentar. Kalau tak, kita sambung terus, ada 2 lagi, insya-Allah. Sunnah pakaian warna putih dipakai waktu bila? Okey, Yati. Baik, kita akan sambung lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Pakej combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu, Ya Aqsa. Buku baru terbitan penerbit IKIM bertajuk Fatwa dan Perbezaan Pandangan, Cabaran dan Penyelesaian membahaskan secara teori dan praktis tentang fatwa dan perbezaan pandangan, iaitu 2 perkara penting dalam tradisi keilmuan Islam. Karya ini mengandungi 10 bab dengan menyentuh perihal cabaran dalam isu kefatwaan semasa, mencari solusi isu fiqh dalam masyarakat melalui fatwa, memadamkan api kebencian dan perpecahan di tengah-tengah perbezaan pandangan. Antara isu-isu yang diteliti adalah berkaitan fatwa dalam ilmu usul fiqh dan cerminannya dalam pemikiran tokoh silam termasuk Al-Ghazali, cabaran pemerkasaan institusi kefatwaan di Malaysia, kedudukan fatwa dalam perundangan negara, perbahasan fatwa bersifat setempat, adab-adab perbahasan ilmiah dan perdebatan, konsep ijtihad dan talfiq dalam perbezaan pandangan. Pada akhir buku ini, penelitian adalah tertumpu kepada sejauh mana Islam melihat prinsip, adab dan kaedah perbezaan pandangan yang akhirnya membawa kepada kebaikan dan bukan perpecahan. Anda boleh dapatkan buku ini di ikimniaga.my dengan harga RM45 atau hubungi unit pembangunan ekonomi di talian 03 6204 6389 atau 387. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي Lembah Kelang 91.5 FM. Alhamdulillah, tak kira mana juga anda berada, terima kasih kerana terus bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Menerusi perkongsian Rahmatan lil Alamin, kita masuk untuk slot seterusnya. Kali ini kita nak sambung lagi. Ustaz kata kita ada debat tadi kan, untuk pakaian putih ni antara rasional pakaian berwarna putih. Kita sambung sikit lagi Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Saya tertarik tadi masa betul-betul berehat, komen-komen daripada Allahumma salli ala Muhammad, rakan pendengar kita di FB IKIM FM ni. Dia kata, alah untung lah Ustaz, dia kata doktor, pelajar sekolah, apa yang betul nurse dapat pakai warna putih. Sebenarnya kita boleh pakai warna putih setiap hari, tak ada masalah kan. Ada pula yang Allahumma salli ala Muhammad mencadangkan, dia kata sepatutnya jabatan agama kena buat ketetapan, mesti datang masjid pakai baju warna putih. Tu kalau dapat buat macam tu lebih terbaik lah kan. Boleh berbuat terbaik insya-Allah. Okey. Allahumma salli alaihi. Kita sambung lagi 2. Tadi pertama, sunnah dipakai waktu bila, iaitu pakaian hari-harian kita. Pakaian hari-harian kita. Jadi kita akan dapat pahala sunnah sebab akan menjadikan kita seorang pembersih. Jadi kita akan menjaga kebersihan sepanjang masa. Okey. Yang kedua, kita bincang pakaian ibadah. Jadi solat ni sunnah pakai baju warna putih. Okey. Yang ketiga, berjumpa ulama. Sebab itu sebenarnya anak-anak murid kita ataupun anak-anak kita pergi sekolah, mereka pakai baju warna putih. Sebenarnya putih itu adalah pakaian yang sunnah bila kita pakai untuk bertemu para ulama, orang cerdik pandai. Ulama bukan semata-mata ustaz. Maksudnya kadang-kadang guru matematik, ulama juga. Dia alim dari sudut ilmu matematik, dia alim dari sudut ilmu sains kan. Jadi kalau kita nak pergi sekolah, nak pergi belajar,
berjumpa ulama pakai warna putih. Sebab apa? Pakai warna putih ni adalah pakaian dari sudut rasional psikologinya, Siti dan sidang pendengar yang berhormat Allah SWT sekalian. Putih ni sebenarnya menampakkan kita ini macam ni, buka tangan. Keterbukaan. Allahumma salli ala Muhammad. Saya teringat kata-kata daripada mentor saya, Puan Rina Bahar ni, Kapolri English kan. Bila saya ulurkan business card, saya suka warna hitam. Warna hitam. Tetapi bila dia hulurkan warna hitam, dia terus komen, Ustaz, warna hitam business card ni dia kata dia melambangkan macam Ustaz nak privacy, Ustaz tak nak kongsi. Tak nak kongsi kan. Kalau kita nak pergi bisnes, nak deal bisnes dengan seseorang, business card kita putih. Putih itu melambangkan kita istilahnya buka tangan macam ni, nak sudi untuk bekerjasama. Oh ya, dia cakap, saya suka warna hitam. Betul warna hitam, tapi dari sudut psikologinya, bila business card warna hitam, dia menampakkan, memang elegan, nampak hebat. Tapi hitam ni memberi isyarat pada orang yang menerima kad kita tu, kita ni privacy. Kad ni macam business ni untuk kita je, tak nak kongsi dengan orang lain. Dia kena warna putih. Sebab itu kalau kita lihat business card, banyaknya warna cerah, putih, kelabu, warna cerah. Okay? Sebab putih cerah ni dia akan, Allahumma salli ala Muhammad, dia ada isyarat bahawa kita ni istilahnya buka tangan untuk menerima apa juga kerjasama. Jadi bila anak kita pergi ke sekolah dan kita bertemu dengan para ulama, satu, dia adalah pakaian yang sopan. Dia pakaian sopan. Putih ni pakaian sopan. Berbanding kalau ada gambar tengkorak, pergi belajar gambar tengkorak. Ataupun kita pergi mana, baju yang berwarna-warni, pergi belajar, mata cikgu kita pun pening kepala kan. Jadi satu pakaian sopan. Yang kedua, dia memberi isyarat dari sudut psikologinya, kita datang ni dengan keterbukaan minda kita, keterbukaan hati kita untuk menuntut ilmu, keikhlasan kita untuk menuntut ilmu. Sebab itu bagi anak-anak yang di sekolah, kenapa putih? Dan bagi kita yang nak ke kelas pengajian, nak berjumpa para ulama, sunnah pakai baju putih, itu rasional. Yang keempat dan yang terakhir adalah solat Jumaat. Solat Jumaat. Okey. Solat Jumaat tadi terkait juga yang dua, pakaian ibadah, sebab solat Jumaat adalah ibadah. Tapi di sudut rasional sains pula, Yati dan sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, warna putih adalah warna yang tidak menyerap haba berbanding warna yang gelap, warna hitam. Kita keluar untuk solat Jumaat kan, matahari tegak atas kepala. Matahari tengah panas ketika itu. Betul, solat zuhur, zahara ni waktu terang benderang, zuhur, izhar, hukum tajwid izhar kan, terang benderang, terang dan nyata. Jadi waktu zuhur adalah waktu terang, matahari memang tengah panas terik. Jadi kalau pakai warna gelap, kita akan tak selesa, kita akan berpeluh, badan kita akan melekit kan. Jadi putih sifat dia memantulkan haba kan. Jadi dia tak menyerap haba banding hitam. Jadi kenapa solat Jumaat sunnah? Dari sudut sains ni dia tidak menyerap haba, jadi kita pergi ke masjid dalam keadaan selesa, tak berpeluh, badan tak melekit. Sebab itu sunnah memakai warna putih ketika solat Jumaat. Selain daripada itu adalah pakaian ibadah. Itu pakaian ibadah. Okey. Yati dan siapa pendengar mungkin ada yang bertanya. Kan? Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau memang kena pakai putih je ke? Memang kena pakai baju putih je ke? Tak. Putih ni, ya itu yang terbaik, tapi diiktibarkan putih ni adalah warna-warna yang terang, warna-warna yang cerah. Kalau macam kalau tudung kita warna krim yang cerah, ya, diiktibar juga warna putih, warna yang cerah. Kadang-kadang apa lagi? Dia warna-warna yang mudah foto, itu diiktibar.
Kita ada masalah talian sekejap. Kita nantikan kalau Ustaz boleh masuk sebab kita tinggal sikit saja lagi untuk kita menamatkan perkongsian kita pada hari ini. Jadi kita tunggu Ustaz untuk masuk kembali untuk bersama dengan kita perkongsian dalam Rahmatan lil Alamin. Sebab ada banyak soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita, insya-Allah untuk Ustaz jawabkan, untuk Ustaz kongsikan juga jawapan-jawapannya seperti sahabat kita alhamdulillah kita dapatkan Ustaz kembali baru nak bacakan soalan. Ini masya-Allah kita sambung sikit lagi. Pada yang kita punya talian yang kita dapat terus insya-Allah. Sebab saya nampak minit pada live di stream kita ni masih lagi berjalan. Saya anggap dia masih berteruslah. Tapi tak apa insya-Allah. Maaf kalau yang menonton kita di FB terkendala sikit, mudah-mudahan yang mendengar kita di radio tidak terputus insya-Allah. Okey. Itu yang kita nak bincang tentang warna putih, kebaikan warna putih. Okey, dia sudut rasional psikologi. Apa dia? Warna putih ni sebenarnya warna yang memiliki kesan ketenangan. Kalau kita pakai baju warna putih, kita meninggalkan suatu kesan ketenangan pada orang lain. Meninggal Okey. Dia sudut psikologi pula, yang kedua ni adalah menunjukkan tanda awal kejayaan. Tanda awal kejayaan. Jadi kalau kita pakai baju warna putih, itu adalah tanda awal kejayaan. Okey. Itu antara rasional pakai baju warna putih insya-Allah. Kalau sempat kita masuk warna hijau, jadi yang saya boleh ambil kesimpulan bahawa Nabi kata alaikum bil baya, hendaklah kamu pakai warna putih, fa innaha athhar, kerana putih ini pakaian yang bersih. Athhar ni paling bersih lah, dia ismu tafdil. Wa atyab, kalau faid dia bersih suci, kalau atyab ni lebih bersih, lebih suci. Jadi seboleh-bolehnya kita pakailah pakaian ini menjadikan pakaian siaran kita insya-Allah. Telekong pun sama daripada Siti Zainal. Tanya macam mana Ustaz kalau pakai telekong warna-warni? Yang banyak di pasaran sekarang tak dapat pahala sunat lah waktu solat. Tak dapat pahala sunnah warna putih lah. Maka maksudnya meletak aurat tu dapat pahala sunnah. Tak dapat pahala sunnah. Kadang-kadang ya betul. Sebab itu kadang-kadang bagi ibu-ibu kita kalau dia pakai putih, dia ambil uduk, lepas tu kemudian sarung telekung. Kalaulah yang sifat selalu kita buat, bila habis solat buka telekung tu, masuk dalam sejadah, gulung-gulung kan, gulung-gulung terus nanti solat ni baru buka balik. Kadang-kadang basah tu akan menyebabkan kain putih ni mudah bertaik lalat, dipanggil mudah bertaik lalat. Kita hitam tu kan, mudah bertaik lalat. Kalau kita pakai warna hitam, kita tak tahu semua bahagian kepala ni sebab basah kita pakai, lepas tu gulung-gulung dalam sejadah tu. Warna hitam, warna kelabu, warna gelap, blue, black ke apa nama, kita tak tahu yang telekung kita tu dah kotor sebenarnya. Telekung kita dah kotor. Sebab itu telekung sunnah pakai warna putih. Sebab kita tahu telekung kita dah kotor. Bila kotor kita akan cepat basuh. Ini takut telekung yang ni, kita pakai telekung warna putih, kita pergi solat tarawih, kita rokok tu kan, ternampaklah telekung sebelah. Kita kata, betul lalat telekung sebelah ni. Betul lalat telekung sebelah ni kan. Jadi sebenarnya dia menggambarkan kebersihan kita. Kita ni bersih ke, disiplin ke. Sebab itu saya bukan tak benarkan hukum solat sah, pakai warna apa pun sah untuk solat. Tapi sunnah putih untuk pakai ibadah, supaya kita dapat lihat kalau kotor, kita akan terus tukar pakaian tu, takut ada najis pada pakaian tu. Itulah. Okey, insya-Allah. Baik, seterusnya